Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam diskusi kicap Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhirata khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bi islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat bersama-sama kembali di persiaran. Kali ini kita buat rakaman lah, kerana kat kampung ni line tak berapa nak clear, jadi kita nak buat online tu mungkin siaran akan agak terganggu. Jadi insyaAllah kita sambung lagi. Walaupun cuti-cuti sekolah ni, alhamdulillah kita masih lagi boleh bersiaran ke udara dalam Facebook Sekolah Rendah Islam Baharul Ulum 1000. Kita sambung lagi muka surat 225 insyaAllah, pengukuhan pemikiran. Jadi sebagaimana yang tuan-tuan dan perempuan sekalian maklum, kita ni telah berbincang dalam tajuk kaedah-kaedah asas pendidikan anak-anak, yang mana ada 5 kaedah pengukuhan yang saya telah kongsi sebelum ni dengan tuan-tuan dan perempuan semua. 5 kaedah pengukuhan, iaitu pengukuhan akidah, kemudian yang kedua pengukuhan rohani, yang ketiga pengukuhan pemikiran, yang keempat pengukuhan sosial, dan yang kelima pengukuhan jasmani. Kita dah discuss sebelum ni pengukuhan akidah. Kemudian saya telah kongsi juga dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan pengukuhan rohani. Ada 6 item tentang berkaitan dengan pengukuhan rohani. InsyaAllah pada bermula hari ini dan beberapa siri selepas ini, kita akan berbincang berkaitan dengan pengukuhan pemikiran. Bagaimana dalam pendidikan Islam, Tarbiyatul Aulad fi Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, kita ada kaedah pengukuhan pemikiran. Pengukuhan pemikiran ialah memberi kefahaman kepada anak-anak berkenaan dengan sistem Islam sebagai agama dan negara, Al-Quran sebagai perlembagaan dan syariat, ilmu agama sebagai cara hidup dan hukum, sejarah Islam sebagai identiti dan contoh, budaya Islam sebagai suatu tamadun, kaedah dakwah Islam sebagai dorongan. Maksudnya Islam itu adalah mencakupi segenap aspek kehidupan manusia, bukan hanya sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji saja semata-mata, tapi Islam itu adalah suatu cara hidup keseluruhannya, termasuklah kenegaraan, termasuklah kehidupan bersosial, termasuklah sejarah, tamadun. Islam itu adalah suatu ajaran yang sangat lengkap. Pengukuhan ini boleh dimulakan sejak anak memasuki usia mumayyiz dan berakal hingga dewasa. Jadi perkara ini yang kita perlu terapkan dalam pemikiran anak-anak kita. Pemikiran, cara berfikir, fikrah. Dalam tajuk tanggungjawab pendidikan mental pada bab 1 dalam jilid 3, penulis akan menyebutkan beberapa fakta berkenaan memberi kesedaran pemikiran kepada anak-anak. Nanti kita kemudian ada rezeki panjang umur, kita akan jumpalah insya-Allah tajuk ni yang akan dibincangkan secara detail oleh penulis ini. Penulis cuba meringkaskan tulisan dengan sedikit penambahan maklumat, memandangkan terdapat hubungan rapat antara tulisan ini dengan topik yang dibincangkan. Dia ada dalam tajuk pengukuhan pemikiran ni ada 8 subtopik insya-Allah, yang mana kali ini mungkin kita akan sentuh dalam 3 subtopik kan. Fakta-fakta yang dimasukkan adalah, yang pertama, Islam adalah agama yang kekal dan sesuai pada setiap masa dan tempat. Ini kerana Islam mempunyai elemen-elemen kesempurnaan, pembaharuan dan berterusan. Ini
antara perkara yang kita perlu faham. Kita perlu faham dan kita terapkan pemahaman ini, pemikiran ini kepada anak-anak kita. Yang mana Islam adalah agama yang kekal dan sesuai pada setiap masa, setiap tempat, sesuai pada sepanjang zaman. Tak kira lah zaman dulu ke zaman sekarang, zaman akan datang, Islam ini adalah ajaran yang relevan sepanjang masa. Maka tertolaklah kata orang kata apa, Islam ni hanya untuk zaman dinosaur, Islam ni sesuai zaman dulu aja. Zaman sekarang ni moden, tak payah pegang Islam, tak payah amalkan Islam. Ini zaman moden, Islam ni tak sesuai untuk zaman moden. Jadi istilah-istilah ini adalah istilah yang salah, yang mana perlu diperbetulkan bahawa Islam ini sesuai sepanjang zaman, baik zaman dahulu yang mana menunjukkan kegemilangan Islam. Islam gemilang suatu ketika dahulu, beratus-ratus tahun menguasai 3 suku dunia. Dan zaman sekarang ini juga Islam berpotensi untuk menguasai dunia. Namun atas kerana kelemahan umat Islam, orang Islam dah lama meninggalkan Islam, orang Islam jauh daripada Islam, mengamalkan Islam, maka Islam itu tidak dilaksanakan dengan sempurna dan sesuai pada semua tempat. Disebutkan ini semua di semua tempat, mana-mana negara pun semua Islam dilaksanakan, sesuai diamalkan, baik di negeri kita ataupun di negara lain, Australia, United Kingdom, England, Britain, Denmark, Jerman, seluruh dunia Islam ini sangat relevan dan sesuai. Jadi yang kedua, kemuliaan, kekuatan dan ketamadunan yang dicapai oleh para pendidik terdahulu disebabkan oleh mereka berasa mulia dengan agama dan melaksanakan sistem-sistem Al-Quran. Yang ini pemikiran yang kita perlu terapkan dalam jiwa kita dan juga jiwa anak-anak, yang mana kegemilangan Islam, kegemilangan tamadun Islam suatu ketika dahulu adalah disebabkan oleh kerana kuatnya kita berpegang kepada Al-Quran Karim, membaca Al-Quran, faham isi kandungan Al-Quran, amalkan Al-Quran, melaksanakan sistem-sistem yang terkandung di dalam Al-Quran. Inilah yang menjadikan manusia itu mulia, menjadikan orang Islam itu kuat, melahirkan tamadun Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita wajib meneroka semula ketamadunan Islam yang dahulu dan kini menjadi menara rujukan dunia sepanjang zaman. Jadi yang ketiga ni, apa yang kita perlu terapkan dalam pemikiran anak-anak kita, dan first of all tu memang sudah terbelah, kita kena faham dan kita kena terapkan kepada pemikiran anak kita. Kita kena mengulangi kegemilangan tamadun Islam suatu ketika dahulu pernah dipelopori Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabat melalui sistem khilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka mencipta kegemilangan, mengulang kegemilangan Islam dengan Al-Quran Karim. Dan zaman sekarang ini kita tengok apabila umat Islam ini lari daripada Al-Quran, lari daripada hukum-hukum Islam, mereka mengutamakan diri sendiri. Orang Islam mengutamakan perut, mengutamakan kepentingan diri sendiri, maka umat Islam akan lemah. Tengoklah apa yang berlaku di Gaza, kan, pembantaian beramai-ramai di dalam penjara terbesar oleh Israel terhadap umat Islam. Tapi pemimpin-pemimpin Islam seolah-olah kaki dan tangan mereka terikat. Bukan seolah-olah, memanglah kaki dan tangan mereka terikat. Di mana orang Islam? Di mana umat Islam? Di mana pemimpin Islam? Mana jiwa-jiwa Islam? Di mana roh-roh pemimpin Islam macam zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali? Di manakah mereka? Tidak ada. Maka kita, anak-anak kita inilah perlu diterapkan tentang kegemilangan tersebut. Yang keempat, membongkar agenda-agenda jahat yang dirancang oleh musuh-musuh Islam. Siapa dia musuh-musuh Islam ni?
Rasa sebelum ni kita pernah sebut kan, antaranya yang disenaraikan oleh penulis kita ni, agenda jahat Yahudi, agenda penjajah, agenda komunisme, agenda kuat salib. Agenda-agenda itu bertujuan menghapuskan identiti akidah Islam dari muka bumi, menanamkan benih-benih etisma dalam masyarakat Islam. Sekarang benih-benih etisma ni dah subur di Malaysia ni kan. Ada grup-grup dalam Facebook ke, ada kumpulan-kumpulan yang berani menzahirkan diri mereka ni etis, golongan etis Melayu. Allahu Akbar kan. Sampai begitu sekali betapa lemahnya umat Islam. Dan ini merupakan agenda-agenda mereka. Dan agenda ni berjaya dilaksanakan, berjaya dilahirkan, menyebarkan pemikiran liberal, bebas berfikir tanpa batasan, tolak Islam, tolak sunnah, tolak Quran, berfikiran liberal, ikut otak akal sendiri. Dan kemaksiatan dalam keluarga Muslim. Dalam keluarga Muslim, bangga dengan maksiat, bangga anak-anak tu buka aurat, kan, artis pun ramai, bangga buat maksiat, menonjolkan diri dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan berbangga dengan maksiat tersebut. Selain itu, melunturkan semangat penentangan, berjihad di dalam kalangan pemuda Islam, mengeksploitasi hasil-hasil bumi negara Islam untuk kepentingan dan tujuan peribadi mereka, menguasai dunia Arab Islam supaya selalu berada di bawah telunjuk mereka. Inilah antara agenda-agenda musuh yang kita semua perlu hati-hati, dan kita kena terapkan dalam jiwa anak-anak bahawa sebenarnya ia berlaku, dan kita kena berhati-hati jangan sampai kita tertipu dengan permainan yang dimainkan oleh mereka-mereka yang disebutkan oleh penulis kitab ni dalam tajuk kelompok-kelompok yang ingin memusnahkan Islam. Jadi insya-Allah rasa cukuplah sekadar itu saja untuk kali ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita berupaya untuk mentarbiah anak-anak kita dari sudut pemikiran, melahirkan pemikiran Islam dalam diri, dalam jiwa, dalam akal pemikiran anak-anak kita, supaya mereka faham Islam tu secara menyeluruh, dan faham bahawa Islam tu pernah gemilang suatu ketika dahulu kerana berpegang kepada Al-Quran Sunnah, dan kita berkewajipan untuk mengulangi kegemilangan tamadun Islam. Dan yang keempat tadi, apabila kita berusaha ke arah itu, sudah tentunya ada ancaman-ancaman daripada luar, ancaman daripada komunis, daripada Zionis, daripada penjajah dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit banyak perkongsian pada siaran kali ini kita dapat manfaat bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.